sifat orang perempuan ni malu. Kemudiannya Nabi Ibrahim alaihissalam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia ni tak terkena bala yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kaum Nabi Lut. Tu dia seorang nabi minta dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak terkena bala. Kita tak ada apa rasa pun. Kita tak ada rasa apa-apa pun bila kita tengok satu bala bencana yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kita tak ada rasa apa-apa pun bila kita baca satu ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada satu-satu kaum. Penduduk bandar itu menjawab, dia kata apa? Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Jadi mereka ini nak cari jalan, nak mendustakan Nabi-Nabi ini dengan mereka kata apa? Hampa ni manusia biasa macam kami. Nah, hampa ni manusia biasa. Dan kemudiannya, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Lepak ini mendustakan Nabi-Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Nabi-Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar ke dekat mereka. Nah, sampai 3 orang Nabi diutuskan, campur dengan Nabi Isa jadi 4 orang Nabi, campur dengan Habibun Najjar yang akhirnya mereka bunuh dalam keadaan seksa yang dahsyat. Jadi 4 orang dan 5 orang dengan Nabi Isa ni semuanya didustakan oleh puak-puak ashabul qaryah. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala hantar nabi-nabi ni supaya mereka ini ambil contoh, mereka ini hayati kehidupan, tengok contoh nabi-nabi ni. Seperti mana di dalam kitab tafsir Jalalain disebut fahayatuhum hiya an-namuzaju as-sahihu al-mutakamil lil hayatil fadilah al-karimah. Jadi nabi-nabi ini diutuskan kepada mereka supaya mereka ini menghayati dan melihat kehidupan nabi-nabi ini. Tunjuk contoh. Macam kita hari ini, kita nak tengok contoh siapa? Contoh para alim ulama yang betul pada jalan Allah. Kita ikut para alim ulama yang memang ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tinggalkan mengikut alim ulama yang tak ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita bahas minggu lepas tentang ada 3 kumpulan ulama yang tuan-tuan sendiri pun boleh fikir. Yang mana ulama yang betul pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama yang betul ini dia sanggup dihina, dia sanggup dibuat macam-macam, dia tetap berjuang pada jalan Allah, dia tetap berusaha untuk memartabatkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya nabi-nabi ini dihantar hiya an-namuzaju as-sahihah. Mereka ini dihantar supaya menjadi contoh yang betul, contoh yang sahih, al-mutakamil, yang sempurna, lil hayatil fadilah, bagi kehidupan yang baik. Maksudnya nak tunjuk contoh kehidupan baik kepada orang-orang lain. Jadi contoh yang dibawa baik oleh nabi-nabi ini sepatutnya kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya disebutkan lagi, dia kata dalam tafsiran ni, dia kata sikap dan jawapan yang diberikan oleh penduduk Antakiyah terhadap dakwah dan ajaran Rasul-Rasul tersebut adalah sama dengan sikap dan jawapan orang-orang kafir yang terdahulu. Maksudnya sama saja. Jawapan mereka ni hak tu juga, tak ada satu jawapan yang lain. Dan mereka berkata, dia kata qalu ma antum illa basyarum misluna. Kamu ini tidak lain, dia kata, hanyalah manusia seperti kami juga, makan, minum, berjalan di pasar dan sebagainya, semuanya seperti kami. Maka di mana kelebihan kamu berbanding kami? Oleh sebab itu kami tidak percaya kerasulan kamu. Bahkan wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Dia kata Tuhan yang Maha Pemurah tidak pernah menurunkan apa-apa pun kepada kamu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni yang Maha Pemurah. Dia berkata hampa tak kaya pun, hampa susah saja. Hampa hak mai jadi nabi ni tak hebat pun. Hampa hak mai jadi nabi ni tak nampak tang mana yang kata kelebihan nabi. Kalau hampa nabi mesti hampa kaya. Kalau hampa nabi mesti hampa ni ada satu benda yang hampa boleh tunjuk kata hampa nabi. Jadi depa ni kata macam tu dekat nabi-nabi. Sedangkan depa lupa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada nabi, berapa orang nabi ni, iaitu kepandaian depa ni boleh berubat orang. Jadi sebab tu hari ni kita tak ada ubat. Macam mana nak ubat orang sakit kusta? Sebab apa? Depa sendiri yang stop dekat tu. Nah, Allah hantar Nabi Isa dan 3 orang Nabi ni, mereka ini Allah bagi kepandaian boleh merawat orang sakit kusta, boleh rawat orang sakit sopa. Tapi disebabkan mereka ni dustakan Nabi tu, mereka halau Nabi-Nabi tu, mereka cuba bunuh Nabi tu, sampai hari ni kita kena ujian yang sama. Hari ni kita pun tak tahu macam mana nak rawat penyakit tersebut. Sebab apa? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut dah, Nabi kata la yanzilullahu da'in illa yanzilullahu ma'ahu dawa. Nabi kata tidak akan diturunkan penyakit melainkan bersama-sama dia ubat.
Tapi puak ni bila Allah Subhanahu Taala dah turunkan cara ubat ni, lepas yang halang sampai hari ni kita pun kena sama tak tahu cara. Sebab apa? Kita dah termati takat nabi-nabi tadi. Dan kemudiannya disebutkan lagi, dia kata Tuhan tidak pernah melantik kamu menjadi rasul. Sesungguhnya dia kata kamu sebenarnya hanyalah orang-orang yang berbohong. Dia kata pula dekat nabi-nabi ni semua adalah pembohong. Jadi pengajaran daripada ayat ni yang kita boleh ambil, dia kata yang pertama, sikap dan perangai mereka menyerupai sikap dan perangai orang-orang kafir terdahulu. Orang kafir dulu ni sama saja. Contoh Firaun, tuan-tuan, Firaun tak mau terima dakwah. Namrud tak mau terima dakwah. Haman tak mau terima dakwah. Abraha juga tak mau terima dakwah. Sebab apa? Lepas tengok kalau orang tu bukan orang kaya, kalau orang tu tak ada jawatan, kalau orang tu tak ada, orang kata apa, tak nampak hebat, kalau orang tu biasa saja, macam mana mereka nak terima? Kalau orang tu pula bukan daripada suku kaum mereka, kalau orang tu pula bukan bangsawan, kalau orang tu pula bukan pilihan mereka tidak akan terima dakwah yang keluar daripada mulut pendakwah tersebut, ataupun daripada mulut nabi-nabi yang terdahulu. Inilah perangai orang-orang dulu. Macam tu juga kita, tuan-tuan, kita pun sama juga. Di masjid surau ni, kalau ada satu pihak jadi ketua, geng ni tak mau terima. Mai satu pihak lain pula jadi ketua, kumpulan lain pula jadi, dia kata tak boleh terima. Kalau geng ni, dia kata ni pasal ideologi mereka lah, yang ni ideologi mereka. Tapi tuan-tuan, kita boleh tengok lah, kalau orang ni ajak orang jadi baik, dia ajak dengan duit, dia ajak dengan harta benda, yang tu bukan jalan Nabi-Nabi. Sebab apa? Tak ada satu Nabi-Nabi pun yang berdakwah dengan menggunakan harta benda. Nabi-Nabi ni semua ajak kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala, ajak ikut dengan ikhlas. Ajak ikut dengan ikhlas. Cuma Nabi kita ajak orang cara berniaga, ajak orang cara macam mana nak hidup di atas muka bumi ni. Tapi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ajak manusia bertakwa kepada Allah, bukan menggunakan harta benda, bukan menggunakan wang ringgit, bukan menggunakan pangkat, bukan menggunakan darjat dan sebagainya. Kalau tidak, tuan-tuan, Islam tak akan naik. Islam tak boleh naik kalau sekiranya semua ni dijadikan sebagai batu asas. Satu, dijadikan perkara utama untuk berdakwah. Perkara pertama untuk berdakwah. Contoh kita malam ni lah, kalau tak ada mikrofon ni, kena berdakwah juga, kena mengajar juga. Main-main tak ada mikrofon, saya balik dulu, tak payah mengajar lah, pasal kita tak ada benda kan. Guna suara saja mampu. Nabi-Nabi dulu tak ada masalah pun kan. Orang dulu berdakwah tanpa mikrofon ni pun Islam tersebar. Orang-orang dulu berdakwah tanpa benda-benda yang moden di tepi kita ni pun lebih hebat iman mereka kepada Allah, lebih hebat amalan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ni kita ni dicambahkan dengan bermacam-macam jenis ilmu agama, tapi kita menjadi orang yang rugi kalau sekiranya kita tidak beramal dengan ilmu yang kita dapat. Kita menjadi kumpulan yang rugi. Contohnya, tuan-tuan, berapa orang di kalangan kita yang berzikir waktu naik kenderaan? Berapa orang di kalangan kita yang nak tidur malam ni memang tiap-tiap malam dia baca Quran? Berapa orang di kalangan kita yang bila dia celak-celak mata saja dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala? Ramai orang tahu, tapi sikit saja orang yang buat. Jadi kita sebenarnya kena jadi satu kumpulan, bukan takat kita mengaji, tapi kita beramal dengan apa yang kita ada. Barulah kita boleh jadi contoh, role model kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuan-tuan, hari ini anak-anak remaja kita dibagi ujian dahsyat dengan macam-macam yang telah dibawa oleh Barat, telah dibawa oleh Yahudi. Baru ni rentetan daripada 14 Februari, saya duduk makan di satu kedai di belah Batu Maung. Duduk tengah makan, tiba-tiba dengar jadi riuh. Ada satu perempuan muda lari masuk dalam kedai. Jadi geng-geng hero-hero lelaki ni, badan-badan susah ni semua mangkit pergi tolong lah. Lepas kan dia tengok perempuan susah. Orang jantan Melayu ni yang tu lah, dia tak boleh tengok orang perempuan susah je mangkit pergi nak tolong. Dah mangkit pergi tolong, kita pun tak tolong lah, dah habis kemas-kemas dah. Jadi kita pun sambung makan. Selepas itu tanya, pasal apa jadi ke tu? Perempuan tu dia kerja di satu kedai. Saya tak mau cerita kedai pasal kita tentang duduk selidik pula. Duduk kerja di satu kedai, perempuan ni tiba-tiba mai satu orang lelaki berhenti motor depan kedai, dia masuk dalam kedai, kemudiannya dia buat keluar kemaluan dia. Dia pegang kemaluan dia, dia kata, hang jaga hang, aku akan ajak hang dengan benda ni. Amboi, pening kepala kita dengar. Kita jadi riuh ni. Rupanya mereka ni dulu ni boyfriend dengan girlfriend, sepasang kekasih.
Tapi perempuan ni dah tolak cinta dia, kemudian pergi berkahwin dengan orang lain, dapat anak seorang lah. Jadi dia duduk cari lama, tak puas hati. Dia tak puas hati juga, dia main, dia ancam perempuan tu dengan hak dia. Tu zaman kita hari ni, tuan-tuan. Nah, zaman kita hari ni jadi satu pelik yang kita tak boleh fikir. Ni saya cerita kat tuan-tuan ni, tuan-tuan mesti ada fikir, ustaz pasal murung. Nak ni cerita betul jadi. Nak cerita betul-betul jadi. Jadi betul-betul saya ada di tempat kejadian. Nah, jadi betul-betul. Kita pun tak boleh fikir. Saya pun mula-mula betul percaya tak percaya, tapi bila budak perempuan tu main, kemudian daripada duduk sesat dia, kita duduk dengar. Betul-betul duduk ada tepi duduk dengar. Dia kata saya bagi cadangan lah, kena report polis lah, bahaya benda ni. Kan? Takkan jadi kes macam tu nak report kat bomba, nak buat apa bomba. Kan? Kena report polis lah. Kena report polis. Kena report polis, jangan biar benda ni. Dan kalau boleh ambil cuti 2-3 hari, tak payah main kerja. Sebab kita kena anggap benda ni bahaya. Sebab ni zaman huru-hara. Nabi sebut dah zaman kita ni zaman huru-hara. Main mengajar pun jadi huru-hara, tak mengajar pun jadi huru-hara. Kan? Kita main mengaji ni pun ada kumpulan yang Nabi sebut sebagai, Nabi kata la taqumu as-sa'ah hatta yakuna azannin. Nabi kata akan main satu kumpulan yang suka mempertikaikan jenis benda-benda agama ni. Pun ada juga. Ada juga yang orang ni menggunakan agama untuk kepentingan diri dia. Contohnya dia sokong orang yang buat benda mungkar, dia sokong. Nah, macam saya cerita tadi dah. Dia kata ni idealis. Kita maksudnya dia orang yang terbuka, orang yang baik, sebab dia bagi ruang untuk seseorang ni berdakwah. Dia kata, dan kita kena bincang dulu, kena tengok dulu sama ada dia ni benar ataupun tak. Jangan dihukumkan tak benar. Bila dah majlis fatwa kebangsaan terdiri daripada alim ulama ni, wak keluar fatwa kata sesat, pasal apa? Kita seorang-seorang saja pergi duk wak mai kata, duk bagi pula, duk cakap pandai. Dia bercakap pandai seorang-seorang, nak abang kata apa? Dia nak abang kata dia tu lebih pandai daripada semua yang duk ada. Nah, yang ni lah. Jadi tuan-tuan jagalah, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan manusia yang seperti ini. Sebab apa? Kita akan jadi lebih sesat, lebih jauh. Jadi baliklah, berpandulah kepada Al-Quran dan hadis. Berpandulah kepada contoh-contoh yang telah dibuat, contoh-contoh yang telah ditinggalkan. Dan berpanding dan melihatlah kepada keadaan sekeliling. Nah, baru ni kita tengok naik atas lebuh raya, tengok tang ni terbakar, tang tu terbakar. Sebenarnya semua tu dah diceritakan oleh Nabi di dalam hadis. Jadi dah tiba-tiba ada pula orang buat kajian, dia kata orang isap kau kan lempak tang ni, saya pergi tang tu depan tu terbakar pula. Dah yang tu bagi orang yang dia fikir tentang logik. Tapi kalau kita fikir logik dah tiba-tiba terbakar. Nah, nak pituk bentung rokok nujuh takkan naik motor isap rokok, kemudian nyapi tepi himpit tahu betah balik naik tengah. Kan? Sekali geng syokok semua pergi tepi, pituk tu patah balik. Kalau dah semua orang pakat tahu dengan cuaca panas, dengan hangat ni, dia pun tahu tapi cucuk. Tapi Allah SWT tunjuk kat kita, kita pula diwakmai pula pendapat orang lain supaya terpadam hak Allah SWT nak tunjuk kat kita. Sebenarnya kita dah hampir dengan berlakunya kiamat. Saya jadi isu pula ni. Kata ustaz kata hampir dah, kita kena pergi jumpa dia, tanya berapa bulan. Sesamai tanya berapa bulan lah. Nabi kata apa? Tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah benda yang Allah SWT telah jadikan dan Allah SWT telah khabarkan. Hari kiamat ni akan berlaku bila? Esok, hari Jumaat. Bukan esok jadi, hari Jumaat. Hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Nah, jadi kita tunggu Jumaat bila tak tahu. Jumaat 2 tahun lagi ke, Jumaat 2 minggu lagi ke, Jumaat 20 tahun lagi ke, wallahu a'lam. Tapi yang penting kita hari ini telah kita tengok banyak dah tanda-tanda kiamat. Telah kita tengok banyak dah tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Maksudnya kita terus dengan amal, kita terus minta kepada Allah. Kita terus minta dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni tak duduk dalam keadaan kumpulan orang yang sesat seperti mana orang-orang yang buat hari ni pada hari ni. Dan kemudiannya ucapan mereka ma anzalar rahman adalah dalil yang menunjukkan bahawa mereka mengiktiraf kewujudan Allah tetapi mengingkari ajarannya. Lepas ni pun sebut, dia kata ni Puak Antaqiyah yang sebut ma anzalar rahman, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kan maksudnya mereka ini nabi-nabi ini tak dibagi kelebihan apa-apa pun. Lepas pun sebut ma anzalar rahman, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang pemurah. Maksudnya dia percaya adanya Allah, dia percaya adanya Tuhan. Tapi disebabkan apa? Mereka ini ingkar atas ajaran Allah Subhanahu wa taala macam kita. Kita hari ini semua orang tahu kata ada Tuhan, tapi ada orang yang ingkar pada jalan Allah.
Ada orang yang ketegak tak mau ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak sedar benda ni bila? Waktu nyawa kita sampai di hangkong. Waktu nyawa sampai tang ni baru sedar. Pada ketika itu tak diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sebab tu ada kisah cerita tentang seorang sahabat nama dia Amru Al-As. Amru Al-As ni tuan-tuan, dia ni diberikan gelaran sebagai genius Arab, orang yang cerdik. Kalau sekiranya dia bercakap, kalau sekiranya dia bagi pendapat, orang akan pakai pendapat dia. Kalau siapa yang dengar dia bercakap, orang akan terpesona dengan cakap-cakap Amru Al-As. Dia bukan hebat daripada sudut percakapan saja, malahan dia ni seorang yang mulia. Dia ni juga pernah jadi perisai Nabi di dalam beberapa peperangan. Dia ni juga orang yang pandai bermain pedang dan orang yang pandai berperang. Amru Al-As ni orang muda, gagah dan cerdik. Dan dia ni pula antara pemuda-pemuda yang diberikan gelaran genius sebab dia akan bagi satu pendapat. Pendapat dia tu boleh dia guna pakai. Kalau sekiranya siapa berlaku pergaduhan, bila mai Amru Al-As akan selesaikan pergaduhan tersebut. Sebab itulah dia ni diberikan gelaran cerdik. Kalau ditanya apa pun, dia akan jawab dengan hikmah, dia akan jawab dengan mau'azah, dia akan jawab dengan jawapan yang cukup baik. Sampailah pada satu hari dia ni nak mati, baru duduk tengah nazak, duduk tengah sakit teruk ni. Kemudian mailah anak dia nama Zahid. Anak dia ni yang dibagi gelaran Zahid sebab dia ni orang yang zuhud dan dia orang yang kuat beribadat, anak kepada Amru Al-As. Bila anak dia mai, kemudian anak dia tegur dia, Amru Al-As beralih muka dia di dinding, dia tak mau tengok siapa pun. Siapa yang mai ziarah dia tak mau tengok, dia beralih muka dia ke dinding. Bila beralih muka ke dinding, anak dia tanya, wahai ayah, dia kata, kenapa jadi macam ni? Kenapa ayah buat perangai macam ni? Dia kata sebenarnya, dia kata aku ni adalah manusia yang rugi. Dia kata sebenarnya, dia kata dia duduk tengah teriak sebab nak menghadapi sakarat, duduk tengah sakit teruk pada ketika tu, dia duduk nak menghadapi sakarat tu, dia teriak. Kalau kita fikir balik, pasal dia ni sahabat Nabi, dia ni orang pandai, dia ni orang baca Quran, dia ni orang hafal hadis. Pasal dia boleh teriak sedangkan dia berjuang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tuan-tuan kena balik kaji kehidupan kita. Bayangkanlah, katalah satu hari kita nak mati dan ditakdirkan kita nak mati di rumah kita. Sebab kita duduk biasa di rumah kita, buka TV daripada pagi sampai malam, buka radio daripada pagi sampai malam juga. Semua internet jalan sedia. Anak kita tengok drama Korea, bini kita tengok drama Indonesia. Taksi, kemak taksi petang-petang tengok hero dengan heroin dia bobok anak. Masuk mahkamah, keluar mahkamah. Nak duduk tengok cerita tu lah. Main malam pula macam-macam cerita lagi. Bayangkan kalau kita nak mati esok, lepas masih dia buka TV. Waktu dada kita duduk tengah serabut, waktu otak kita tak boleh nak fikir dah. Sebab apa? Hak ni akan jadi dekat kita kalau sekiranya kita ni memang perjalanan kehidupan kita macam tu. Amru Al-As, dia ni waktu nak mati, dia beralih muka dia ke dinding. Anak dia mai jumpa dia, anak dia kata dekat dia, wahai ayah, dia kata, kenapa hang buat perangai macam ni sedangkan hang berjuang bersama-sama dengan Nabi? Dia kata sedangkan hang memang pernah jadi perisai Nabi, dan di tubuh hang pun ada bukti-bukti yang menunjukkan hang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, hang nak mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa jadi macam ni? Dia kata sebenarnya aku ada 3 perkara yang ada dalam diriku. Dia kata, aku menangis disebabkan yang pertama sekali, dia kata, aku teringat lagi sewaktu sebelum Islam aku sangat benci kepada Muhammad, aku sangat benci kepada Rasulullah. Aku hari-hari aku bangkit, aku cari dia. Setiap masa dalam masa sehari ni, pagi, petang, siang, malam, aku cari jalan nak bunuh Nabi, aku cari jalan nak bunuh Muhammad. Jadi aku duk teriak lah ni aku mengenangkan, kalaulah sekiranya pada ketika itu aku berjaya bunuh Muhammad, aku berjaya bunuh Nabi, aku berjaya bunuh seorang manusia yang sangat baik, pada ketika ini aku akan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, fikir dia jauh. Macam kita lah, kita pun kena fikir. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang dekat kita banyak. Mungkin dulu kita banyak buat dosa, kalau sekiranya kita reverse balik, patah balik, kita ingat balik hak kita buat dulu, katalah aku dulu ni lah, kalau aku silap langkah dulu habis, mungkin hari ni aku tak duduk di dalam majlis ni, mungkin hari ni aku tak berada dalam majlis ni, mungkin pada hari ni aku buat benda-benda sesat, aku buat benda-benda salah. Patutnya kita kena fikir macam mana yang dipikirkan oleh Amru Al-As. Kemudiannya yang kedua, dia kata, setelah aku sedar, dia kata, aku terus pergi ke Madinah.
Nah, dia sedang dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan jalan aku. Aku sampai di Madinah, orang Madinah tak buat apa kat aku. Sedangkan dia tahu aku Amru al-As. Aku besar nak bunuh Nabi. Dan sebenarnya dia ada senarai, tuan-tuan. Orang nak bunuh Nabi ni, sahabat-sahabat lain dah ambil tahu. Sayyidina Umar dia ambil tahu siapa nak bunuh Nabi, dia tengok dah. Nah, siapa nak bunuh Nabi, dia tengok. Nah, dia tengok dah siapa lepas ni. Jadi dia ada dalam senarai. Tapi bila Amru al-As pergi ke Madinah, orang Madinah sambut baik. Kemudian bila dia tanya di manakah Masjid Madinah, dia bawa dia sampai ke pintu Masjid Madinah. Sampai di pintu Masjid Madinah, tuan-tuan, dia melangkah masuk di dalam Masjid Madinah. Pada ketika tu Nabi SAW tengah berdiri. Dia masuk dalam Masjid Madinah, tak ada siapa halang dia. Sedangkan dia dulu ni memang duk cari Nabi, nak bunuh Nabi. Dalam perjalanan dia nak pergi tu, kemudiannya dia berjalan masuk dalam pintu Masjid Madinah, kemudian dia bergerak pergi menghala kepada Nabi. Nabi daripada jauh lagi, Nabi senyum tengok Amru al-As. Dan kemudiannya Nabi peluk dia, dan kemudian dia Islam bersama-sama dengan Nabi SAW. Dia kata apa dekat anak dia? Sebenarnya dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk jalan mudah bagi aku. Sebab itulah aku menangis, aku teriak. Dia kata sebab apa? Kalau ikut aku ni, patutnya aku nak sampai di Madinah, orang akan pukul aku, orang akan tanya aku. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah khabarkan awal lagi kepada Nabi SAW tentang keislaman aku. Maksudnya aku menangis ni disebabkan aku terharu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pilih aku untuk berada di dalam Islam. Maksudnya kita, tuan-tuan, kita pun sama. Kita beranak keluar mai kat atas dunia ni, kita kena rasa nikmat bahawa kita ini dipilih berada di dalam Islam. Kita jangan rasa berasa lekeh. Kita jangan rasa macam kita ni tak ada nilai. Kita jangan rasa kita duduk dalam Islam ni biasa saja, sama macam orang duduk dalam agama lain. Tak sama, tuan-tuan. Kita dipilih. Kita manusia yang beruntung di sisi Allah kalau sekiranya kita teruskan perjalanan kehidupan kita ini dengan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya, nah, yang terakhir dia kata, yang ketiga dia kata, aku menangis, dia kata disebabkan, dia kata aku menangis disebabkan, dia kata aku tak dapat mati bersama-sama dengan Nabi. Aku tak dapat mati bersama-sama dengan Nabi. Dan aku menangis, dia kata disebabkan tiap-tiap kali perang aku minta kepada Allah, Allah tak makbulkan aku mati di dalam peperangan. Tiap-tiap kali aku minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk pergi perang saja aku nak mati, tapi kita tak mati pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak mati pada jalan jihad, pada jalan peperangan. Nah, tapi hari ini aku akan mati di atas katil ni. Aku akan mati di atas katil di dalam rumah ni. Dia itu maksudnya aku berasa sangat leceh. Aku tak mati pada zaman Nabi SAW. Kalau sekiranya aku mati pada zaman Nabi, Nabi akan uruskan jenazah aku tu. Sahabat dia fikir lagu tu. Dia fikir kalau boleh tak apa, biar dia mati dulu. Kita kalau boleh biar Tok Imam mati dulu. Datuk Imam melok lah, Tok Imam tua dah. Kan ustaz-ustaz ni bagi ustaz mati dulu kot. Dan kalau orang tanya kita dalam macam mana, hang kalau bagi pilihan, hang nak mati dulu ke kau hang? Dia kata bagi dia dulu kot. Aku amal tak cukup lagi. Kita faham begitu lah. Kita faham macam tu. Tu kita. Dia kita bagi orang kampung tu mati dulu. Kalau malaikat mai tanya kita lah agak-agak. Mai tanya macam mana hang nak mati hari ni ke esok? Dia kata hari ni kalau ikut hang hari ni. Oh boleh tukar ganti ke? Boleh. Kalau boleh lajak sikit minggu depan. Kalau tanya nak dipanjangkan umur, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan semua akan jawab, kalau boleh panjanglah sikit lagi. Berapa? 250 tahun sudah lah. Kan? Mesti kita hak tu je. Kita mesti minta panjang umur. Kan? Hak tu memang panggil kita. Hanya duk berasa apa? Panjang umur. Kononnya kita nak buat baik. Kononnya kita nak buat kebaikan. Amru al-As tak mau dah. Dia kata kalau boleh dia duk minta mati lah. Bukan minta mati macam mana. Dia minta kalau boleh nak mati syahid. Minta. Tapi tak. Dan kemudiannya dia kata dekat anak dia, kemudian aku diuji dengan pangkat. Aku diuji dengan pangkat. Aku diuji dengan dunia ni. Aku takut-takut kalau disebabkan semasa aku diuji dengan pangkat, aku diberikan pangkat. Dan selepas wafat Nabi apa semua ni, kemudiannya mai zaman pemerintahan sahabat-sahabat, dia ni juga diangkat menjadi salah seorang gubernur. Dan kemudian dia diberi pangkat. Dan kemudian dia diuji juga dengan kekayaan, diberikan kekayaan. Dan pada ketika ini aku takut kalau sebelum hari ni dah aku tak boleh buat apa, dia tak duduk tidur. Sebelum hari ini mungkin aku duk alik dengan keduniaan. Mungkin aku duk alik dengan semua benda dan aku kurang buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebenarnya yang tu rasa pada diri dia saja.
rasa pada diri Amr al-As, nak menunjukkan bahawa mereka ini orang yang takwa kepada Allah, mereka ini orang yang rendah diri kepada Allah Subhanahu taala. Mereka ini adalah contoh sahabat-sahabat yang mereka ini diajak oleh Nabi, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling takwa, menjadi manusia yang paling merendah diri, menjadi manusia yang diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama, kita jangan rasa kita yang rajin main mengaji, kita yang rajin duk semayang ni, kita duk rasa kata ibadat kita cukup banyak, kita duk rasa kata kita clear lah, kita duk rasa kata kita okey lah. Tapi tuan-tuan, muhasabah diri kita sentiasa, lihatlah ke dalam diri kita, lihatlah ke dalam keaiban yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita akan jadi manusia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kita akan jadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah. Kita akan jadi manusia yang lebih kuat berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, mereka menganggap manusia tidak boleh menjadi rasul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi depa ni duk kata manusia tak patut jadi rasul. Sebab apa? Dia kata sama saja. Kan macam kita lah, kita dulu ni duk berkawan dengan satu kawan kita ni, kawan baik, duk curi telur ayam, duk curi buah jambu, duk curi macam-macam. Kan? Curi ayam sembelih, ba'auzubillah punya cantik, sembelih apa semua. Kan bismillah ya Allahu akbar, tapi ayam curi. Kan kemudiannya nak jadi cerita, selepas 20 tahun kita pergi semayang satu masjid, jumpa kawan hak curi ayam sekali dengan kita ni, tiba-tiba jadi imam. Hak teruk lagi kena duduk tengah mengajar pula, masuk YouTube pula. Kata kan, dia kata hai, dia ni penyamun besar ni. Penyamun besar dulu macam mana boleh mengajar, macam mana boleh duduk mengajar dalam TV apa semua ni, macam mana boleh duduk ceramah pula, macam mana boleh menjadi imam pula. Dulu ni penyamun ni. Kan? Dulu ni racer ni, lawan race patah jalan. Tiba-tiba macam mana boleh jadi tok guru mengajar ni, macam mana boleh jadi ustaz pula. Dia tak boleh terima. Kawan tu bercakap lah benar-benar, kawan tu bercakap lah pasal Al-Quran, dia kata aku tak boleh terima. Aku tak boleh terima dia ni. Kan? Aku tak boleh terima sebab aku kenal sangat Allah, aku kenal sangat dia ni. Hampa tak kenal dia, hampa tak tahu. Dia main macam tu. Puak ni dia tak percaya kat Nabi-Nabi ni, sebab Nabi-Nabi ni di kalangan manusia. Di kalangan manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaih. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni adalah seorang nabi. Allah Subhanahu, dia ni seorang manusia, tapi dia menjadi pilihan Allah dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ni tak bercakap ikut dan, dia bercakap ikut wahyu Allah. Dia buat apa pun mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Begitulah juga kita tuan-tuan, siapa yang nak jadi baik, jadilah manusia yang ikut jalan Allah, jadilah manusia yang ikut jalan Al-Quran, jadilah manusia yang ikut hadis Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita contohilah para alim ulama yang berada pada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus, itu jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa sekarang itu insya-Allah kita sambung pada masa yang lain. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.